الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي Haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh jemaah sekalian yang menonton di Facebook dan juga yang berada di Kubak Center. InsyaAllah pada sesi kita pada pagi Jumaat ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazim Haznan yang pertama kali lah hadir ke Kubak. Kita ucapkan terima kasih lah sudi untuk hadir ke Kubak Center. Alhamdulillah. Dan untuk sesi pagi ini tajuk khas yang akan dibincangkan adalah tentang fiqh wanita. Jadi pada sahabat-sahabat yang menonton kita di Facebook dan juga yang di sini bolehlah untuk nanti selepas daripada awal mukaddimah yang diberikan oleh Ustaz Azim, kemudian bolehlah untuk bersoal jawab, bertanya berkenaan dengan kemusykilan-kemusykilan daripada tajuk yang berkaitan, insya-Allah. Jadi dengan segala hormatnya saya silakan pada Fadhil Ustaz Azim untuk menyampaikan sesi kita pada pagi ini. Pada tafadhal masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah kerana limpah taufik inayahnya. Allah Ta'ala kurniakan kita untuk bertemu pada pagi yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini, itulah pagi Jumaat. Alhamdulillah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi kita atas jemputan, kepada Al-Fakir untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat yang ada live dan juga yang ada secara fizikal di hadapan ni untuk kita sama-sama membincangkan salah satu daripada sebenarnya perkara yang kita boleh katakan sebagai fardu ain. Baik. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, beberapa mukaddimah kita nak tengok beberapa mukaddimah lah. Okey, beberapa mukaddimah yang kita perlu tahu sebelum kita nak pergi kepada permasalahan-permasalahan yang boleh kita bincangkan. Tapi sebelum tu suka untuk saya sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ni suka soal jawab. Ya, saya suka soal jawab. Jadi cantik dan eloklah kalau tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah ni bertanya soalan. Okey? Bertanya soalan. Lagi banyak soalan lagi bagus. Jadi kalau puan-puan tak tanya soalan, saya akan tolong tanyakanlah soalan tu kat puan-puan. Boleh? Okey. Saya akan banyak bertanya soalan lah. Okey, saya akan banyak bertanya soalan.
Tapi insyaAllah kita, sebab apa? Sebab masalah ni dia sebenarnya ialah dia kena perbincangan masalah, kan? Sebab yang berlakunya ialah masalah. Kalau tak ada masalah, tak ada isu. Dia bila ada masalah tu yang orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang akan banyak bertanya dan sentiasa bertanyalah tentang perkara tersebut. So benda ni ialah benda yang praktikal dan sangat sesuai dengan puan-puan. So kita akan lebih kepada soalan-soalan praktikal. Baik, tapi sebelum tu ada beberapa mukadimah yang perlu kita tahu. Pertama, kata para ulama, ini antaralah ilmu yang wajib diketahui oleh semua orang wanita. Semua wanita kena tahu. Bahkan bukan hanya wanita, lelaki pun kena tahu. Sebab disebutkan di dalam kitab Al-Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis karangan Syekh Ibn Abdul Rahim Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dia kata bahawasanya wajib bagi seorang suami tu untuk mengajar isteri dia cara mandi wajib. Dan dia kena ajar isteri dia apabila seorang perempuan tu dah habis haid maka dia kena qada solat dia kalau masih ada baki waktu. Dan kalaulah waktu itu berhenti tu ialah pada waktu asar atau waktu isyak, dia kena qada 2 solat, kan? Dia kena solat isyak dan juga solat maghrib. Kalau berhenti waktu asar, kena solat asar dan juga kena solat zuhur. Jadi benda tu ialah tanggungjawab suami sebenarnya untuk ajar isteri. Okey, kalau isteri tu tak tahu lagi, ialah tanggungjawab suami untuk ajar isteri. Dia kena tahu tentang masalah haid, nifas, istihadah. Sebab apa? Sebab untuk dia tahu bilakah dia boleh bersama isteri dia, bila tak boleh. Kalau dia ingin ceraikan isteri dia, bilakah yang dibenarkan oleh syarak, bilakah yang tak dibenarkan. Kalau dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bernikah, kan, dengan seseorang, dia kena tahu iddah tu dah habis ke belum, kan. So semua benda tu dia berkait dengan darah-darah orang perempuan ni. Okey. Dan begitu juga tentang masalah ibadah. Dia isunya ialah yang paling besar ibadah, kan? Bila boleh solat, bila tak boleh solat. Jadi kesilapan dalam kita menentukan ini ialah darah apa, menyebabkan akan terjadi salah satu daripada 2 dosa. Okey, apa dia? Pertama ialah kita akan solat pada waktu yang haram solat, maka itu pun dosa besar. Yang kedua, kita tak solat ketika mana kita wajib solat, itu pun dosa besar. Dua-dua tu dosa besar. Tak solat dosa besar, solat pun dosa besar. Solat waktu tak boleh solat haram. Kalau kita sengaja buat, dikira bermain-main dengan hukum syarak, boleh jatuh kafir. Tu bahaya tu, kan. Tapi tak adalah orang sengaja nak buat, kan. Biasanya orang buat tu sebab kejahilan lah, kan, kejahilan. Baik, disebabkan itu kenapa para ulama kita sangat menitik beratkan tentang masalah ni. Yang kedua, kenapa perlu belajar benda ni secara khusus? Sebab benda ni susah. Dan para ulama kita bila benda tu susah, maka ulama kita akan tulis buku yang khusus untuk masalah ni. Walaupun sebenarnya masalah haid ni dia termasuk salah satu daripada bab kecil dalam fiqh, kan. Dia masuk dalam salah satu bab daripada bab-bab bersuci, bab-bab taharah, kan. Di akhir bab taharah, sebelum kita nak masuk kitab solat, kita akan bincang tentang masalah haid, nifas dan istihadah. Okey, biasanya lah dalam kitab-kitab fiqh, kan. Saya tak pasti mungkin sebelum ni puan-puan belajar dengan Ustaz ni, kan, Ustaz Ahmad Salahuddin, kan. Ustaz Ahmad Salahuddin baca Safinah, kan. Baca Safinah tu Najah. Sebelum masuk bab solat tu, kan, dia ada satu bab haid. Dah masuk bab solat belum lagi? Tak sampai lagi. Tak tahu. Tak apalah, tak ingat. Okey. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum nak masuk tu dia akan cerita bab haid dulu. Okey, cerita bab haid. Jadi dia sebenarnya adalah satu bab kecil saja. Dalam bab daripada, maksudnya kalau kita tengok big picture, dia sebenarnya satu bab kecil. Okey, dia hanyalah part of bab taharah saja. Tetapi disebabkan masalah dia banyak, dan ramai orang pening, dan pening tu bukan orang biasa tau, ulama pun pening, kan. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', dia kata ramai ulama yang tergelincir dalam memberi fatwa dalam masalah ni. Ni bukan calon-calon orang ni, ulama, kan, kibarul ni, kan, akabir, kan. Imam Nawawi kata akabir, ramai yang ulama-ulama yang mana pun tersilap dalam memberi fatwa dalam masalah ni. Jadi disebabkan itu, maka datanglah sebahagian ulama-ulama yang mana mereka menulis khusus buku tentang masalah haid. Dia keluarkan daripada kitab fiqh untuk buat bab khusus, cerita khusus, supaya mudah nak faham. Bagi mudah nak faham, dan dia boleh perincikan dia punya permasalahan dia. Begitulah juga dengan ilmu faraid, kan. Ilmu faraid ni satu juga, ya, ilmu yang susah, kan. Orang tak faham, saya pun tak apa nak faham juga lah, kan. Kita tak mengaji khusus bab tu.
baru ngaji lah, baru ngaji kan. Kalau mengaji dalam kitab fiqh saja, kita tak apa nak faham, boleh baca kan, bukan tak boleh baca. Isteri dapat 1/8, anak lelaki dapat 1/2, anak perempuan dapat half daripada tu. Kita tahulah benda tu. Ni ada asabah, ada ashabul apa ni kita panggil apa, ada orang yang wajib dapat kan dan sebagainya, ada orang yang mahjub terhalang dan sebagainya. 5 orang yang asal wajib memang kena dapat. So kita tahu benda-benda tu, tapi bila praktikal, ada orang mati tanya kat kita, macam mana nak kira ni kan, pok alamak tak tahu. Okey, ketika tu jadi sebab itu faraid pun dibuat kitab khusus juga. Oleh para ulama, kitab khusus dipelajari secara khusus. Dan bahkan guru-guru yang mahir ni dia sampai tak payah tengok kitab pun. Kan? Dia tulis papan putih je, papan hitam je kan kalau zaman dulu. Jadi insya-Allah dalam masalah haid ni pun kita akan pakai papan hitam, papan putih jugalah. Okey, papan putih. Boleh? Baik. Jadi itu sedikit background lah kenapa kita belajar benda ni. Baik. Puan-puan, yang kedua, background tentang ilmu haid ni kita kena tahu tentang syarat-syarat haid. Okey, kita kena tahu tentang syarat-syarat haid. Syarat haid yang pertama. Okey, ini kena tulis lah. Okey, kena tulis. Apa dia? Pertama, sekurang-kurang haid ialah 24 jam. Sehari semalam. Sorry, 24 jam sehari semalam. Okey? Boleh dapat Yang kedua, sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Ni pun ramai orang perempuan keliru lagi. Dia kata 14 hari kan maksimum. Dah. Okey, bukan 14, 15. Okey. Dia confuse gitulah kan. Okey. Tak apalah. Biasalah tu. Yang ketiga, sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Okey. Sekali lagi, sekurang-kurang suci di antara dua haid ialah 15 hari 15 malam. Okey? Boleh? Dapat? Alright. Ada nak tanya tak setakat tu? Okey. Tak apa faham kan? Tak apa. Lagi saya bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang kita kena praktikal terus. Nampak ke tak nampak Macam mana nak buat? Boleh turun aja. Saya bagi nampak whiteboard ni. Tak apa, sini je. Apa? Oh, dia tak boleh gerak. Tak nampak. Okey, sini. Tak nampak. Oh, saya tak nampak, kena angkat. Oh, tak apa. Boleh. Tak apa, tak nampak muka saya, tak apa. Kan. Sini. Okay, nampak? Okay, alright. Okay, so Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So saya kata, kau belajar dengan saya, kena jawab soalan. Kalau perempuan tak nak jawab soalan, so kena tanya soalan. Okay? Alright. Hopefully nampak lah. Okay, nampak Nampak? Okay. Okay, katalah seorang perempuan, nama dia, ni puan nama apa puan? Zainab, puan? Rafidah, puan? Okey, tak adalah. Samsiah. Samsiah Samaon. Samaon. Okey. Jadi Kak Samsiah Samaon ni dia kata, saya ni keluar darah selama 11 hari. Okey, 11. Dan setiap hari daripada 11 hari ni, saya keluar darah selama 2 jam. Okey, 9, 10. Okey. Dan setiap hari ni saya keluar 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, sampai hujung 2 jam, sampai 11, 2 jam. Okey. Soalan Kak Samsiah ni, dia tanya, berapa harikah haid dia? Boleh buka kot? Boleh. Ke tak ni? Lepas 2 jam berhenti. Tapi sehari lah. Sehari tu 2 jam je keluar.
Dia 2 waktu, 2 jam je dia keluar. Yang 22 jam lagi tak keluar. Tak keluar langsung. Okey. Dia tak keluar ni, dia ada 2 keadaan puan-puan. Okey, saya sebut dulu. Apa yang kita panggil sebagai naqa', apa yang kita panggil sebagai fatrah. Okey, naqa' dengan fatrah. Naqa' ni apa? Naqa' ini ialah kalau kita berhenti darah. Okey, kalau kita berhenti darah, kita tengok kat pad tak ada, kat panty liner tak ada. Tapi kalau kita ambil kapas, tisu ataupun cotton bud ke apa, cotton yang buds tu, kita calik kat dalam kemaluan kita, kadar satu ruas ni ada kesan, tak ada kesan darah, maka itu nama dia fatrah. Maka fatrah ni suci. Naqa'. Itu naqa'. Kalau dia calit ada kesan darah, warna nampak merah-merah, maka itu fatrah. Yang ni masih haid lagi. Walaupun dia tak keluar dekat pad, tapi dia ada kat dalam, maka ini masih haid. Fatrah ni masih haid. So yang saya kata kat sini, keluar 2 jam saja, yang tak keluar lagi 22 jam ni bukan fatrah, ni naqa'. Okey, yang saya kata dalam soalan kita ni, okey, dia keluar 2 jam kan, katalah pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Lepas tu tak keluar sampai esok. Sampai esok tu baru keluar balik 2 jam lagi. Okey. Maksud yang tak keluar tu ialah naqa', bukan yang ni okey. So soalan dia, berapa harikah haid Kak Samsiah ni? Berapa? Tak ada haid. Betul? Tak ada haid. Aiwa, sebab tak cukup 24 jam. Bagus. Fahamlah tu. Okey? Boleh nampak tak? Jangan terpengaruh. Saya banyak orang kata, 11 hari lah Ustaz. Okey, sebab dia kira hari tu. Tak, kita kira berapakah himpunan jam darah tu keluar. Okey? Memang kena kira macam tu. So, bila kita kata sekurang-kurang haid tu 24 jam, dia ada 2 keadaan. Pertama, dia keluar berterusan. Okey, dia keluar berterusan. Maksudnya keluar 8 pagi hari ni, keluar sampai 8 pagi esok. Okey, so tu cukup 24 jam kan? Itu pertama, ni semua orang faham. Yang kedua ialah dia keluar terputus-putus. Okey, terputus-putus. Macam kes kita lah. Okey. Jadi, kalau terputus-putus, boleh tak nak hukum 24 jam? Boleh. Tapi kita kena himpunkan. Okey, hari ni keluar berapa? 5 jam. Esok keluar berapa? 10 jam. Baru 15. Dah haid? Belum lagi. Esok keluar berapa pula? Keluar 10 jam lagi. So, dah 25 jam. Dah boleh kira haid? Dah boleh lah. Dah lebih 24 jam. So, dalam contoh macam ni tak ada haid. Tapi kata, let's say kita kata hari ke-12 keluar lagi 2 jam. So, boleh tak hukum darah haid? Boleh. Sebab apa? Sebab dah cukup 24 jam. Bila dah cukup 24 jam, soalan yang kedua, berapa hari pula haid dia? Sehari. Okey. Ada 2 jawapan. Ahli Majlis Fatwa Kubah kata ada 2 jawapan. Satu kata sehari, satu kata 12 hari. Okey. Kita nak undi yang mana? Yang tengok ni tak nampak lah kot. Okey. 1 ke 12? Bagi saya 1 hari dapat. 1, sebab 24 jam kan? Kan, ustaz ni tak reti matematik ke apa kan? Puan akak? Sebab dia 2 jam 1 hari. Aha. Kita 24 jam. Lepas tu esok pun macam-macam tu masuk tak faham. Okey. So 1 hari 2 jam, 1 jam. Satu hari 2 jam. 1 hari 2 jam. Mana je asal lingkungan tu kita boleh solat ke? Okey. Tu soalan seterusnya tu. Sabar. Tak jawab lagi tu. Sabar. Okey. Soalan tu bagus. Okey. Cuma pertama kita nak kena tanya dulu berapa hari haid dia. Jadi kita kata dua-dua ni betul. Dua-dua ni betul, tetapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i yang kedua ni 12 hari. Okey, 12 hari. Maksudnya hari yang darah keluar dan waktu yang darah tak keluar. Waktu yang darah keluar dan waktu yang darah tak keluar itu pun dihukum sebagai waktu haid juga. So total semua dikira 12 hari. Dia tak kira sehari je. Okey, boleh. Sebab apa? Sebab dalam kaedah dia kata
tempoh yang diapit oleh 2 darah haid itu juga dihukum haid. So sekarang kan dia ni 22 jam. Sini 22 jam, 22 jam kan. Dia diapit oleh darah haid 2 jam ni. Kan? Walaupun dia 2 jam tapi sebab dia bila dah himpun semua dia ialah 24 jam, maka 22 jam ini pun dihukum sebagai waktu haid juga. Okey? Baik. Kembali pada soalan puan tadi, macam mana lepas pukul 10 ni, pukul 1 lagi, Zuhur lagi, kena sembahyang tak? Kena sembahyang tak? Tak boleh lah. Okey. Seorang kata tak boleh. Tak boleh. Okey, tak apa, tak boleh. Agak? Boleh tak boleh? Tak boleh? Tak boleh kot. Baik. Jawapannya wajib sembahyang. Sebab apa? Kita ni kaedahnya bila nampak darah, kita berhenti dari sembahyang. Sekarang ni nampak tak darah? Tak nampak. Jadi tak nampak kena resume balik, kena sembahyang balik. Soalan kedua yang kena tanya. Kena mandi tak sebab Zuhur tu? Kena mandi tak mandi? Mandi lah. Okey. Kak? Mandi juga. Okey, jawapannya tak payah. Tak payah. Sebab apa tak payah? Okey, puan-puan, kita kena mandi sebab apa? Sebab mandi wajib. Sebab mandi wajib. Ni dah belajar dah dalam Safinah ni. Ni semua hadas besar. Mana boleh jawab macam tu? Okey, ada berapa sebab yang kena mandi wajib? Berapa sebab? Bukan sebabnya, berapa sebab? Ada 6. Ada 6 sebab kita mandi wajib. Pertama, haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, wiladah. Wiladah ni bersalin bukan keluar darah wiladah tau. Wiladah ni bersalin. Kita dalam bab darah ni, darah perempuan ni 3 je. Kata Imam Baijuri, darah perempuan ni 3 je. Haid, nifas, istihadah. Yang lain-lain tu, wiladah, darah Aisyah, darah talak, darah fasad, apa semua tu masuk bawah kategori istihadah juga. Okey? So darah perempuan ni 3 je. Haid, nifas, istihadah. Okey? Haid, nifas, istihadah. Yang ketiga ni yang pecah banyak-banyak tu. Darah fasad, darah penyakit, darah sakit nak bersalin, tumpah darah, darah orang menopause yang tak cukup syarat haid, darah macam-macam tu. Semua tu darah budak yang tak cukup umur 9 tahun, kan? Semua masuk bawah istihadah. Okey? So wiladah di sini bukan maksudnya darah, maksudnya ialah bersalin tu. Okey? Kalau tak keluar darah pun wajib mandi juga. Yang keempat, keluar air mani. Okey, keluar air mani. Yang kelima, masuknya hasyafah zakar. Masuk hasyafah zakar ke dalam faraj. Okey, ke dalam faraj. Okey, faham hasyafah zakar tu tahu kan? Hasyafah zakar tu tahu Boleh? Faham? Tahu kan? Okey, faham. So saya tak terang. Okey. Tak, sebab kalau tak tahu saya terang. Tak perlu. Okey, faham tu. Yang keenam ialah apa? Mati. Mati. So 6 sebab ini saja kita diwajibkan mandi. Betul tak? So sekarang ni kembali pada soalan kita, 2 jam dah hukum haid ke belum? Belum. Jadi nak mandi buat apa? Okey, saya ulang balik. Nampak confuse dah tu. Kan tadi kita tanya, Zuhur ni dia kena sembahyang, betul tak? Okey, sabar. Okey, Zuhur kena sembahyang. Okey. Darah dia keluar baru 2 jam. 2 jam ni dah boleh hukum haid ke belum? Belum. Jadi, ada ke sebab-sebab yang mewajibkan dia mandi? Salah satu daripada 6 sebab ni? Tak ada. Jadi nak mandi buat apa? Okey, sekarang ni Okey. setiap hari tu 2 jam. Betul. Hari tu kita kena solat juga. Wajib solat. Wajib solat. Bila pukul masa tu 24 jam barulah mandi wajib. Baru mandi wajib, betul. Hari ke-12 baru mandi wajib. Okey. Sila. Okey. Kita datang haid, lepas tu dia memang haid tu kita tak Macam mana? dan waktu datang haid tu Okey. haid tu dapat nampak sikit. Dia tak ada. Lepas tu bila kita buang air tu baru kita nampak. Macam mana tu tak? Dia selalu akan berlaku macam tu. Okey, baik. Saya faham masalah tu. Bila jadi macam tu,
dia keluar waktu dia buang air saja. Kan? Dia keluar waktu dia buang air saja. Maka kita tengok selepas daripada buang air tu, kita kena check ada tak lagi kesan darah dalam kemaluan. Okey, sebab kita sebut ni tadi. Kalau tak ada, maka kita kira dia keluar waktu keluar buang air je. Kira sesaat je lah. Okey. Kalau dia masih ada kesan, maka kita kira yang tu masih haid lagi. So tak boleh sembahyang lah time tu. Okey, boleh? Faham Baik. Okey, macam ni. Katalah seorang perempuan, dia keluar darah. Okey, katalah dia keluar dah 5 hari. Lepas 5 hari berhenti. Ataupun tak keluar dah 5 hari, katalah dia baru je keluar sikit, setitik. Kan dia tengok, ada darah. Okey. Lepas titik tu, dia tengok ambil kapas, dia pun pakai lapad kan. Dah pakai pad. Lepas tu dia tengok 2-3 jam lepas tu dia pergi toilet tengok, tak ada pun darah. Kat pad tak ada kan. Okey. So dia kena check dulu, ni dah berhenti ke darah kan. Dia kena check. Nak check macam mana, macam saya sebut tadi. Dia kena ambil kapas atau tisu dan sebagainya. Dia check, tengok, calit. Ada tak lagi kesan darah? Kalau ada, maksudnya masih haid. Okey, masih haid. So daripada first dia nampak darah tu katalah pukul 8, sekarang dia check pukul berapa? Pukul 11. So dah 3 jam lah. 9, 10, 11, 3 jam. Dan masih berterusan lagi. Sehingga dia check yang kali seterusnya. Okey? Boleh. Kalaulah waktu pukul 11 tu dia check tak ada kesan darah, maksudnya haid dia 3 jam je lah. Okey, haid dia 3 jam saja. Lepas tu kalau dia kencing, tengok keluar. Lepas keluar tu dia check, tengok tak ada. So macam tu kira sesaat je lah. So tak kira haid lagi lah. Lepas daripada keluar tu kalau dia check bersih, maka dia kena wajib solat macam biasa. Selepas tu dia solat lah macam biasa. Okey. Lepas tu buatnya malam maghrib tu dia pergi. Dia kata tengok saya ada pula. Okey. So kira balik. Berapa lama pula sikit tu keluar? Selepas daripada Zuhur tu yang ke maghrib tu. Bukan. Daripada Zuhur sampai maghrib kan tak keluar. Tak keluar. Okey, so tu kira tak kira lah. Tak kira. Bila maghrib keluar tu, baru kira balik. Baru mula start kira balik. Daripada maghrib tu baru kita kira. Kira balik. Kira jam tu lah. Maksudnya mula daripada keluar maghrib tu, baru start. Okey, tadi kan kita contoh, kita tengok pukul 8. Berhenti pukul 11. So 3 jam. Okey. Lepas tu tak keluar sampai maghrib. Maghrib tu baru keluar balik. Barulah kira 3 jam 1 saat, 3 jam 1 minit, 3 jam 2 minit. Sampailah bila kita tengok lah darah tu keluar. Kalau dia dah tak keluar balik, berhenti balik jam tu. Faham tak? So macam tu lah cara kira dia. Okey. Tak apalah. Sebab tu kena belajar. Okey. Okey, tak ada masalah. Katalah 10 jam lepas tu dia berhenti. Okey. Okey, itu bagus soalan. Okey, contoh-contoh. Yang ni setakat ni faham kan? Tak apa. Saya padam Banyak sangat ni serabut dah ni. Tak nampak lah. Okey, boleh dah salin kan? Okey. Yang tengok live pun boleh tanyalah. Ada soalan? Ulang balik tadi. Dia orang kata boleh tengok rakaman Ustaz Muaz. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Okey, contoh yang ni lebih biasa berlaku lah. Yang 2 jam tadi teruk sangat. Okey, tapi itu teori lah. Okey, kalau puan-puan faham teori tu, praktikal insya-Allah tuan-puan lagi faham. Katalah ada orang dia keluar 7 hari. Ni biasa. Tapi setiap hari ni ada selang-selang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, katalah dia keluar 3 hari. Ni saya bagi dulu. Katalah dia keluar haid 3 hari. Okey, 1 sampai 3 ni keluar darah. Okey, darah. Kemudian 4, 5 ni suci. Okey. Suci. Kemudian 6 ni keluar balik. Bersama 7 ni keluar darah. Kemudian berhentilah suci. Baik. Contoh macam ni. Berapa hari haid dia? Soalan. 7. Sebab 7 hari. Okay, kita kira semua. Alright, boleh, tak ada masalah. Soalannya, waktu 4 dan 5 ni nak kena buat apa? Ya, dia kena mandi wajib lah. Sebab pertama sini dah 3 hari, lebih dah 24 jam. Betul tak? So, habis je ni, dia kena mandi dan dia kena solat kat sini. Tiba-tiba keluar balik, tak apa, berhenti balik.
Berhenti balik daripada ibadah. Tapi lepas habis hari ke-7 kena mandi sekali lagi lah. Sebab mandi di sini dah tak dikira. Okey, mandi di sini dah tak kira sebab dia kira waktu ni masih kira waktu haid, maka mandi kena mandi sekali lagi. Yang soalan ni faham Yang ini memang faham. Yang Okey. tadi itu yang Dah sama je. sama je. Okey, kita ambil pula yang 10 jam ni. 2 jam tadi susah kan? Sian sikit sangat. Okey. Kita ambil lah 10 jam. Cara faham. Okey. Ambil 10 jam. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Okey, katalah sama 7 hari juga. Setiap hari dia keluar 2 jam. 10 jam. 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sehari 10 jam. 10 jam. Katalah 10 jam ni daripada pukul 8 pagi, 10 jam sampai pukul apa? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6. Pukul 6 petang. Okey. 8 pagi, 6 petang. Okey. So 8 pagi, 6 petang, dia akan habis waktu Zuhur. Betul tak? Waktu Zuhur tu tak dapat nak semayang. Okey. Bila berhenti 6 petang, sama juga. Kaedahnya dia kena ambil kapas, dia kena check. Betul ke betul-betul dah berhenti ataupun dia sekadar ada lagi kat dalam. Kalau ada lagi kat dalam, dia tak boleh semayang lagi. Kalau dia tengok dah kosong, dia kena mandi wajib. Okey. Anda kena mandi wajib tak? Tak payah. Sebab apa? Baru 10 jam. Nampak? Okey. Jadi dia kena cuci kemaluan dia, ambil wuduk, solat asar. Zuhur tu kena semayang tak? Zuhur tu kena semayang tak? Waktu darah keluar memanglah tak. Tapi ketika dah berhenti ni, dia wajib qada tak? Ya, jawapannya wajib. Sebab darah ni tak 24 jam lagi. So dia belum haid lagi. Cuma adakah wajib qada zuhur tu immediately? Tak wajib. So dia boleh tunggu. Okey, tak apalah, mungkin esok keluar lagi kot. Okey. Tengok betul esok keluar. So okey lah, tak payahlah qada zuhur tu. Tapi asar, maghrib, isyak tu semua kena semayang lah. Okey, asar, maghrib, isyak tu semua kena semayang. Okey, boleh? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Okey, kemudian esoknya tu tengok, keluar lagi. Tapi sama juga, keluar 10 jam je. So dah haid ke belum? Belum lagi, baru 20 jam. Betul? Jadi asar, katakanlah dia keluar sama 8 pagi 6 petang, asar tu kena semayang tak? Kena semayang. Okey, kena mandi wajib tak? Tak payah. Okey. Besok keluar lagi 10 jam. Bila habis tu sama juga 8 sampai 6. Okey. Asar tu kena semayang tak? Kenalah. Dia kena semayang lah. Darah dah berhenti. Okey. Darah dah berhenti. Dia bukan kena semayang sebab darah tu bukan haid, tak. Dia kena semayang sebab darah tak keluar. Okey? Faham tak? Dia bukan, masalah 2 jam tadi, dia kena semayang lepas 2 jam tu bukan sebab darah itu tidak haid, tak. Dia tak semayang sebab waktu darah keluar. Waktu darah tak keluar, kena semayang. Kaedah dia mudah je. Puan-puan jangan terpengaruh dengan jam ni. Kaedah semayang tak semayang tu dia kena tengok. Darah keluar ke tak keluar? Darah tak keluar, kena semayang. Okey, darah tak keluar, kena semayang. Darah kalau darah keluar, kena berhenti daripada solat. Regardless darah itu dah dihukum ke haid ke belum? Boleh? Tak kira sama ada darah itu dah dihukum ke haid ke ataupun belum. Boleh? Faham tak kat tu? Okey, tak apa. Kita berhenti sekejap. Ambil nafas dulu. Saya nak kena menunaikan hajat sekejap. Boleh?
Okey. Dah hadam dah? Dah. Faham tak tu? Nampak kelang kabut sikit. Ada nampak ada? Okey. Tak apa. Saya ulang balik soalan. Okey. Masalah 10 jam ni faham tak? Okey. Dia sama je perempuan. Berapa jam pun kita tak kisah. Kalau perempuan faham 10 jam, kurangkan je jam tu. Jadi 2 jam. Okey. Cumanya, bezanya ialah apa? Bezanya 2 jam ni dia tak masuk waktu solat. Tak apalah, kita ambil kalau masuk waktu solat. Kata okey. Baik. 6, 7. Tak apalah. Okey. Katalah keluar 2 jam. Okey, 2 jam ni pukul berapa? Katalah pukul 1 sampai pukul 3. Betul? 2 jam. Petang. Okey. Lepas pukul 3. Pukul 3 ni masih waktu Zuhur tak? Kena solat tak Zuhur? Kena. Sebab darah dah berhenti. Kaedah dia mudah. Okey. Dia dalam kitab Sabilal Muhtadin disebutkan, apabila seorang wanita melihat darah ketika mana waktu boleh keluar darah. Maksud waktu boleh keluar darah tu 2. Pertama, dia dah umur 9 tahun ke atas. Yang kedua, dia dah cukup suci daripada haid sebelumnya kalau dia dah pernah haid. Okey, maksud suci daripada, maksudnya dia tidak ada baki suci. Okey, masalah baki suci ni sekejap lagi saya terangkan. Okey, sabar. Kalau ada masa lah. Okey. Dia tak ada baki suci. Okey. Maka darah yang keluar itu boleh dihukumkan haid. Bila boleh dihukumkan haid, automatik walaupun darah tu belum lagi, baru mula, baru 1 minit keluar. Kita baru perasan kan, baru 1 saat keluar. Tetap kita dah hukumkan dia dengan hukum haid. Maksudnya ketika keluar, perempuan tu tak boleh semayang. Perempuan tu tak boleh baca Quran. Dia tak boleh masuk masjid. Dia tak boleh sama suami dia dan sebagainya. Hukum-hukum tu dah terus pakai. Walaupun baru keluar 1 saat. Okey. Walaupun baru keluar. Tapi setengah keluar lagi lah ni. Okey. Now dia keluar. Dia keluar. Berapa lama? Sejam. 2 jam. 3 jam. 4 jam. 5 jam. Tak kisah. Selagi dia keluar, tak boleh semayang. Selagi dia keluar, tak boleh buat apa-apa ibadah yang diharamkan ketika mana sedang haid. Okey. Tak boleh buat. Tak boleh. Berhenti. Kan? Darah tu berhenti. Jadi bila dia berhenti, kita tengoklah dah berapa lama daripada initial keluar tu. Jadi sebab itu antara benda yang kena ambil, take note, darah tu keluar berapa lama. Okey. Darah tu sorry bukan. Darah itu keluar bila mula keluar. Tu benda first kena note. Jangan tulis hari je. Oh, dia keluar hari Ahad 1 hari bulan. Tak cukup. Pukul berapa dia mula keluar? Dengan maksud kata pukul berapa kita mula perasan lah. Mungkin dia keluar awal, tapi kita tak perasan. Tapi mula berapa kita perasan? Ada orang dia memang perasan sebab darah tu sakit kan, keluar sakit kan, senggugut dan sebagainya. Okey, ada orang dia tak perasan, tahu-tahu basah je seluar dalam. Okey? Jadi bila mula perasan tu? Kira jam. Jam tu pukul apa? 9, 10, 11, 12, tak kisah. Okey? Tapi note jam tu. Alright? Boleh? Okey. Kenapa penting note jam tu? Sebab kita nak buat projection. Berapakah paling lama dia boleh keluar darah? Sebab kalau dia keluar, katakan dia mula keluar pukul 1 petang, maka paling lama dia boleh keluar ialah, kan kita kata maksimum haid 15 hari, betul? Bilakah hari last, bilakah tarikh tempoh last dia boleh keluar? Bila? Kalau dia keluar pada 1 petang 1 hari bulan, bilakah jam yang terakhir dia boleh keluar? 1 petang 16 hari bulan. Jangan salah kira. Okey. 1 petang 16 hari bulan. Sebab apa? Sebab 1 petang 1 hari bulan ke 1 petang 2 hari bulan baru sehari. Faham? Nampak? Yang ni pun ramai orang confuse. Okey. So, dia kena buat projection tu. Okey, so awal-awal dia kena tulis, okey, saya 1 petang keluar. Okey, so maksimum saya akan keluar 1 petang. Lebih dari 1 petang istihadah. Lebih 1 saat istihadah terus. Kalau bersambung tu 1 saat istihadah. Okey. Okey, banyak soalan tu. Okey. Alright. Okey, setakat ni faham? Okey.
Jadi kembali pada penerangan saya, selagi darah keluar, dia haram ibadah. Now, bila darah berhenti, maka dalam kitab kata, dia tengok, dah cukup 24 jam ke belum? Nak tengok 24 jam ke belum itu untuk nak menentukan dia kena mandi ke tidak. Bukan nak menentukan dia kena semayang ke tidak. Sebab dengan semata-mata berhenti darah, dan dia cek guna kapas, tak ada kesan darah dalam kemaluan dia, dia wajib semayang. Cuma nak mandi ke tidak, dia kena cek dah cukup 24 jam ke belum. Okey? Dan nak kena qada atau tidak, bagus. Aywa. Jadi kalau tak cukup 24 jam, kenalah qada. Sebab dia baru istihadah. Istihadah dikira suci. Suci kena semayang. Yang tak payah qada ialah haid. Okey? Boleh? Faham Baik. Puan, faham? Faham? Betul ke ni? Tengok muka tu tak apa nak faham. Saya mengajar bab ni dah 13 tahun. Saya boleh tahu kena anak murid faham tak faham. Okey. Dia berhenti, lepas tu kan dia datang. Lepas tu dia berhenti, dia datang. Itu yang jadi. Tak ada isu. Puan jangan terkeliru dengan dia berhenti tak berhenti. Dia macam tadi keluar 2-3 hari lepas tu berhenti. Apa beza dengan keluar 2-3 jam lepas tu berhenti? Tak ada beza. Apa beza dia? Bezanya keluar 2-3 hari lepas tu berhenti, dia kena mandi. Keluar 2-3 jam tak kena mandi, itu je. Apa beza dia? Cuba puan bagi tahu apa beza dia kat saya. Yang menyebabkan kita, Ustaz, kenapa susah sangat ni? Betul tak? Sebab kita nak kira, okey, macam kalau kita... Tak. Puan tak payah risau. Saya faham kalau dia keluar sikit-sikit, setitik-setitik itu, saya faham. Dia tu susah. Tapi jaranglah orang berlaku macam tu, kecuali orang yang dah nak dekat-dekat menopause. Okey? Orang biasa dia keluar mungkin setitik, 2 titik tu, mungkin di awal-awal nak haid ataupun di hujung-hujung dia nak haid. Di tengah-tengah tu normal je keluar banyak. 2-3 hari, 4-5 hari berterusan. Okey, kecuali memang dia ada penyakit lah. Okey, dia ada penyakit. So keluar setitik-setitik, keluar waktu kencing itu saja. Jadi kalau keluar hanya waktu kencing, kita kata memang tak cukup 24 jam. Takkan sehari dia kencing 24 kali. Kalau dia kencing 24 kali pun tak mungkin 24 jam lah kencing berapa lama kan. Awak takkan kencing sampai sejam. Betul? Jadi dia tak payah confuse lah. Okay. So jenis macam tu, itu je kaedah kita. Kaedah kita, bila keluar darah, berhenti ibadah. Bila tak keluar darah, mula balik ibadah. Cuma nak ibadah tu, nak kena mandi ke tak, check dulu. Dah cukup tak 24 jam. Okay, itu je. Okay, faham itu, khalas. Kan? Tak susah pun masalah haid ni. Tak susah ke? Tak susah. Dia susah sebab kita first time belajar, tu je. Okay? Selama hari ni kita fikir, okey. 24 jam ataupun 7 hari Ha. atau 15 hari. Mhm. Hari yang ke-16 kita kena wajib semayang. Okay. Itu yang kita fikir macam tu kan. Betul lah tu. Cuma selama ni kira hari, faham. Itu yang saya nak betulkan. Okey, contoh katakan orang perempuan. Okey, ni soalan seterusnya. Okey, ni seterusnya. Katakan dia keluar darah. Dia keluar darah macam ni. Okey. Sekejap, apa soalan saya tadi? Okey. Kata kebiasaannya, dia punya haid dia ialah 7 hari. Okey. Adat dia ialah 7 hari. Kata Kak Samsiah tadi, kan? Tukarlah Kak Robaiyah pula. Kak Roba kata, haid dia biasa 7 hari. Tapi dia keluar 4 hari dah berhenti. Dah berhenti dah. Hari kelima ni dah suci. Okey. Soalannya, hari kelima ni nak buat apa? Mandi wajib saya mandi, lepas tu saya semayang. Macam tu. Okey. Saya mandi tetap wajib. Mandilah. Okey. Ni? Mandi. Okey. Jawapannya wajib mandi. Mandi ya. Sebab apa? Sebab dah cukup 24 jam. Betul? Habis tu macam mana dengan adat dia 7 hari ni? Kan dia adat dia 7 hari. Itu sekiranya datang haid lagi. Itu sekiranya datang haid lagi. Okey. Tukar pula soalan. Dia biasa 7 hari. Hari ke-8 keluar lagi. Hari ke-8 keluar lagi. Haid dia tak berhenti. Hari ke-8 keluar lagi. Dia biasa berhenti kat sini, dah berhenti dah.
Hari ke-8 keluar lagi. Hari ke-9 keluar lagi. Hari ke-10 keluar lagi. 8, 9, 10 ni nak kira apa? Dalam dia belum lagi 15 hari. Aiwa. Okey. So dua-dua masalah ni jawapan dia sama. Semuanya ialah haid. Kalau berhenti walaupun tak sampai lagi waktu adat kita, wajib mandi. Sebab kaedah mudah. Saya sebut ulang sekali lagi, bila darah tak ada, wajib mandi. Okey, wajib mandi tu kalau dah cukup 24 jam catatan dia. Okey. Okey. So kalau darah tak berhenti walaupun ni dah lebih daripada adat ni, tak apa. Kan? Tak apa. Selagi tak lebih 15 hari, semuanya ialah haid. Sebab saya nak kena betulkan ni sebab ada ustazah yang ajar kalau hari ke-8 ni dah istihadah dah. Okey. Ada ni ustazah ajar macam tu. Dan ada juga ustazah yang kata kalau adat dia 7 hari, kalau berhenti 4 hari, 3 hari ni tak payah semayang lagi. Tak payah mandi lagi. Biar je tak payah semayang. Ini yang saya nak tegur tu supaya, sebab apa tadi kan saya kata bila kita salah dalam berhukum, maka kalau dia kata kat sini maksudnya dia dah mengatakan tak wajib semayang waktu yang wajib semayang. Kan sebab ni dah suci. Kan? Ataupun kat sini dia tak boleh semayang tapi orang tu suruh semayang sebab dia dah kata istihadah. Istihadah kan wajib semayang. Jadi ketika itu dua-dua tu kan haram. Nampak? Dia punya kesan dia daripada salah hukum tu. Okey? Target ni faham? Okey, alright. Saya nak pergi sebelum kita habis masa 5 minit lagi. Nantilah saya baca kat dalam ni kan. Tak larat nak layan dalam komen ni. Nanti saya ni lah. Okey? Okey, tak kisah warna apa pun. Tak kisah. Tak kisah. Semua haid. Dan haid ni ada 5 warna. Okey, haid ni ada 5 warna. Pertama hitam, kedua merah, ketiga perang ataupun coklat, keempat kuning, yang kelima keruh. Selagi dalam tempoh 15 hari, tak kira mana yang keluar dulu, keluarlah warna pelangi sekalipun, selagi dalam tempoh 15 hari semuanya ialah darah haid. Okey, faham? Okey. Jangan confuse. Jangan risau. Dia ada masalah kita nak tengok darah kuat darah lemah ni hanya ketika berlaku istihadah. Kalau tak berlaku istihadah, maka semua darah tu ialah haid. Tak ada masalah. Boleh ingat ingat kaedah saya tu sunnah. Keluarlah warna pelangi sekalipun, sekali dalam 24 jam, semuanya ialah haid. Boleh? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni soalan yang kedua terakhir lah. Kedua terakhir ataupun terakhir, kita tengoklah mana satu yang sempat. Katalah orang perempuan ni dia tengok darah 5 hari di awal bulan, kemudian suci. Okey. Okey. Akhir bulan datang balik. Okey. Darah suci. Okey. D1, D2. Soalannya D1 darah apa, D2 darah apa? Allahu Akbar. D1 darah apa, D2 darah apa? Okey, D1 darah haid, D2 darah istihadah. Okey, D1 haid, D2 istihadah. Soalan apa? Soalan saya, dia ada 2 darah. Dalam 1 bulan tu dia ada 2 darah. Darah pertama, darah kedua. Okey, darah pertama ni hukum apa? Darah kedua hukum apa? Dihukumkan darah apa? Jadi puan kat belakang, puan apa tadi lupa nama? Puan Rafidah kata D1 haid, D2 ialah istihadah. Akak nak kata apa? Tu 25, 26 sampai 30. 1 sampai 5. Ni 6 sampai 25 ni suci. Oh, okey, saya tulis. Ni 1 sampai 5 haid. Okey, apa dia? Sabar. Apa dia? Dah, bukan. Ni jawapan Puan Rafidah. Puan Rafidah kata darah 2 tu istihadah. Okey. Puan apa tadi nama? Atikah. Puan Atikah kata darah haid. Okey. Ada 2 jawapan ni. Okey. Aiwa. Okey. Jawapannya apa? Jawapannya
Ini haid, ini pun haid. Dia ada 2 haid dalam sebulan. Okey. Yang inilah nak fahamkan syarat yang ketiga tadi. Syarat ketiga ialah apa saya sebut tadi? Sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci di antara di antara 2 haid ialah 15 hari. Okey, 15 hari. So, sekarang ni 1 sampai 5 okeylah dia haid, tak ada masalah. Ni dah berapa hari suci ni? Banyak tu berapa? Dah 19 hari. 19 hari okey tak ni nak hukum haid? Okey. Cukup syarat. Boleh. So ini haid yang baru. Ini cycle lain, ini cycle lain. Tak ada masalah. Alright? Yang tak boleh itu kalau suci ni tak cukup 15 hari. Contohnya, okey. Macam mana? Contoh. Ini faham contoh ni? Okey. Saya nak buat contoh yang kedua. Sebelum kita habis ni. Dah habis 10.30 kan? Jangan tambah. Allah. Ni masalah saya selalu mengajar ni, dia orang suka lajak-lajak masa ni. Bahaya betul perempuan ni. Allahu Akbar. Okey. Alright. Okey, katakanlah di 1, 9, 10, 21, 22, 28. Okey, 28. Okey. Sama juga macam tadi, suci. Okey. Di 1 tak payah bincang lah, dia memang haid. Di 2 ni nak hukum apa? Di 2 tu nak hukum apa? 10 sampai 21 ni suci, tak keluar darah. Tu maksud dia. Okey. Lepas tu 22 dah keluar dah darah. Okey. Haid juga. Okey. Akak kata haid. Dia jawapan 2 istihadah. Karavidah apa? Nanti. Oh, jap. Ahli majlis fatwa pening dah. Fikir. Sebab tak cukup 15 hari suci tu dah 10. Dia 10 ke 21 11 hari. Ya, betul. 10 lah. 10. 11. Betul. 11. Tak cukup. Okey. So? Istihadah ke haid? Ya. Dia sama ada 2 je, dia takkan jadi nifas lah. Okey. Saya tolonglah bagi tolong ni. Okey. Tak. Dah biasa haid dah. Dah habis haid dah. Mana? Okey, 1 sampai 9. 9 ni dah habis, betul. Dah suci. 10 tu suci sampai 21 suci. Sekejap. Fikir. Tak 15 hari suci ke? 15 hari. 15 hari suci. 15 hari suci cukup. Kena cukup. Ya. Lepas tu jadi darah tu darah apa? Istihadah. Akak tu kata haid pula. Tak cukup 15 hari. Syarat. Okey. Allah. Okey, kita Okey, kita tengok balik syarat-syarat haid. Yang pertama, sekurang-kurang haid berapa? Sekurang-kurang haid berapa? Sekurang-kurang haid 24 jam. Astagfirullah, besar sekurang-kurang 15. Yang kedua, sebanyak-banyak haid berapa? 15 hari. Okey. Sekurang-kurang suci? Sekurang-kurang suci. Antara 2 haid. 15 hari. Okey. Kita tengok satu-satu. Okey. 22 sampai 28 ni berapa hari? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6. Okey. Cukup tak syarat yang pertama? Cukup. Lebih lah 6 hari. Kan? Betul? Syarat kedua okey tak? Dia lebih ke 15 hari? Tak lebih. So syarat kedua ada. Syarat ketiga ni, dia cukup tak sekurang-kurang suci 15 hari ni? Tak cukup. Jadi darah pada 22 ni tidak boleh dihukum haid lagi. Boleh? Baik. Maka yang ni yang saya sebut tadi, baki suci tu, dia baru suci 11 hari. Dia ada baki berapa hari lagi?
4 hari lagi. Maka 4 hari ni dia kena ambil daripada 22 ni. So 22, 23, 24, 25 ini akan dihukumkan sebagai tempoh suci. Bagi mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari. Maka selepas daripada 25, so 26, 27, 28, dia dah boleh hukum haid baru. So jawapan dia bukan istihadah saja, istihadah dan haid. Dua-dua sekali. Sebahagiannya hukum istihadah sebab nak cukupkan suci 15 hari. Sebahagian lagi bila dah cukup 15 hari suci, maka dah boleh hukum darah yang seterusnya itu cycle yang baru. Haid yang baru. Okey? Nampak? Panjang, jauh. Tak betul lah, jawab satu je. Dia kena ada dua-dua. Tak cik, jawab satu je. Okey? Boleh, faham? Jadi saya, okey. Syarat ketiga ni puan-puan, saya rasa sedih lah sebab ramai orang tak tahu. Kan? Saya ada mengajar satu masjid tu. Diorang dah belajar dah. Macam puan-puan okey lah tak belajar secara khusus kan. Diorang dah belajar 2 tahun lebih dah dengan, tak perlu sebut. Masjid mana pun tak perlu sebut lah. Tapi orang tu lecturer lah. Kan? Lecturer. Tapi bila saya first time ajar benda ni, dia kata, ustaz kenapa tak pernah dengar pun? Mana saya tahu, tanyalah ustazah yang mengajar tu. Kan? Apa tanya saya? Dan benda ni basic lah. Ni basic. Kan? Tapi ramai orang tak ambil perhatian masalah ni. Dia anggap dah keluar darah ni kira haid dah. Kan? Sebab ni kuat ustaz, warna kuat ni, merah ni, pekat ni, sakit ni. Dah, tak kira. Sebab apa? Dia ada baki suci. Ataupun dia kira semua ni istihadah terus. Tak juga. Macam kita hukum yang masalah pertama tadi. Masalah yang 5 hari, kemudian 5 hari tu kan. Dah boleh hukum dah. Ada yang dia kata, tak boleh, haid sebulan sekali je. Siapa cakap? Kan? Memanglah kita panggil darah bulan, iaitu sebulan sekali. Tapi boleh tak? Kalau dah cukup syarat-syaratnya, tak ada masalah. Okay? So pegang 3 syarat ni, insyaAllah perempuan boleh jawab soalan haid. InsyaAllah. Okay? Boleh? Alright. Cukup lah tu. Sekejap, saya nak tengok soalan dekat saya nak tengok soalan. Dalam masalah darah yang keluar waktu malam, puasa siang hari sah. Iaitu sah kalau kita pakai pendapat yang kedua dalam mazhab. Betul. Kalau nak pakai pendapat kedua dalam mazhab, qaul laqad sah. Okey, Embun Naim. Tu kalau ada lagi lah. Dia kata nampak kelang kabut minta maaf lah. Soalan, ketika haid boleh ke zikir-zikir? Tak ada masalah. Ketika haid boleh ke dengar ayat Quran? No problem. Ketika haid boleh ke pergi kelas-kelas? Boleh kalau kelas tu bukan kat masjid. Ataupun kelas tu kat masjid tapi buat kelas tu bukan dalam masjid. Dia buat kat dalam, contoh macam Masjid Hasanah, dia ada bilik dia. So boleh, tak ada masalah. Macam mana kalau lepas 5 hari haid, kita tengok hari ke-6 tak ada darah. Lepas tu cek darah faraj pun tak ada. Lepas mandi wajib dan solat, lepas tu ada darah balik. Tak ada masalah. Solat kita tu dah selesai lah. Bila ada darah balik tu berhenti balik daripada ibadah. Tak ada masalah. Ulang balik soalan dari audiens, kemudian baru jawab. Okey. Tak apa. Tak maaf, tak perasan. Okey. Wallahu alam. Okey. Jazakallah khairul jazak pada Al-Fadhil Ustaz Hazim atas kuliah pada pagi ini dan juga kehadiran sahabat-sahabat di ruangan FB lah. Jadi nampaknya macam tak cukup Ustaz. Saya rasa dia orang ni nak request lagi Ustaz untuk hadir lagi ke Kubak ni. Kalau nampak ikut-ikutnya begitulah. Jadi kita ucapkan terima kasih lah Ustaz Hazim sudi datang ke Kubak pada hari ini, dan kita harapkan nanti bolehlah kita adjust lagi untuk akan datang. Ustaz Hazim pun ada kitab-kitab yang tersusun sebenarnya untuk perbahasan haid ni, dan memang soalan memang akan banyak lah sebab melibatkan permasalahan macam yang disebut oleh Ustaz Hazim sebelum ni tadi. Jadi kita mengalu-alukanlah dan ucap terima kasih kepada Ustaz sudi sama-sama dengan Kubak Center. Dan juga sahabat-sahabat yang tanya soalan dekat komen pun sebenarnya pun agak sukar jugalah Ustaz Azim nak layan satu persatu. Jadi itu pun kita bagi tahulah, itulah kelebihan orang yang datang ke sini. Sambil-sambil kita promo jugalah. Kalau boleh hadir ke Kubak Center,
boleh sama-sama kita hadir ke Kubat Center untuk kelas kita berlangsung dengan lebih baik lah, insyaAllah. Dan ala kulli hal Ustaz Azim pun cuba jawab jugalah mana yang ada di ruangan komen kalau sempat. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Al-Fadhil Ustaz, dan kita harapkan agar sesi ini tidak terhenti di sini sahaja dan kita dapat teruskan lagi lah akan datang, insyaAllah. Terima kasih pada yang hadir dan juga yang sama-sama kita di ruangan Facebook. Dengan itu kita akhirilah sesi kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.